Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC dan ini merupakan fokus minggu depan di mana kami membawakan kepada anda beberapa perkara yang akan mewarnai berita pada minggu hadapan ataupun segala apa yang kita jangkakan akan berlangsung pada minggu hadapan kami bawakan supaya kita dapat menjangkakan dan juga mengetahui setiap perkara dan juga mungkin juga mempengaruhi sedikit sebanyak keputusan harian kehidupan anda sendiri. Tetapi terlebih dahulu sebelum saya membawakan apakah fokus pada minggu hadapan, terlebih dahulu untuk kita menyingkap kembali dan juga menyegarkan pemikiran kita apa yang telah berlaku sepanjang beberapa hari yang lepas ataupun sepanjang minggu ini sebelum kita bergerak ke minggu hadapan, iaitu yang pertama sekali sudah pasti ada banyak perkara yang berlaku pada minggu lepas, tapi fokus pada jam ini kita memberi tumpuan kepada COVID-19 sudah pasti di mana sepanjang minggu lepas tumpuan sudah pasti terarah kepada jumlah jangkitan COVID-19 di mana pada Khamis sebenarnya Malaysia merekodkan angka jangkitan paling tinggi pernah disaksikan negara iaitu sebanyak 3,027 kes melibatkan 3,021 kes tempatan dan juga 6 kes import. Dan juga pada Jumaatnya, Malaysia mencatatkan jumlah kematian harian berkaitan COVID-19 yang tertinggi iaitu sebanyak 16 kes secara harian di mana kesemua yang maut adalah rakyat Malaysia dan juga daripada 16 kematian itu 9 kes adalah dari Selangor yang membabitkan 7 lelaki dan juga 2 wanita. Dan ini menjadikan korban dalam negara meningkat kepada 537 kes setakat Jumaat. Selain itu, Malaysia merekodkan 2,643 kes harian baharu pada Jumaat dengan Selangor terus mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 1,086 kes. Dan 2,643 kes lagi disahkan di mana jumlah keseluruhan kini adalah menjadi kepada 131,108 kes. Dan juga jumlah kes aktif dan juga kemudian jangkitan kini adalah berada pada 25,140 setakat Jumaat. Kita saksikan angka-angka penuhnya. Pada minggu ini juga, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah turut menyatakan di mana jangkaan beliau berkaitan risiko jangkitan COVID-19 di Malaysia. Angka jangkitan baharu COVID-19 berisiko mencecah sehingga 8,000 kes sehari pada minggu menjelang minggu ketiga atau minggu keempat bulan Mac ini sekiranya nilai keboleh jangkitan semasa atau R0 berada pada kadar antara 1.1 dan 1.2. Itu merupakan jangkaan Ketua Pengarah Kesihatan yang dikongsikan beliau menerusi laman Twitter beliau sendiri. Malah beliau menjelaskan berdasarkan graf Kementerian Kesihatan KKM, jika R0 berada pada kadar 1.2, kes harian COVID-19 akan mencecah 3,000 kes pada minggu keempat Januari ini. KKM turut menjangkakan jangkitan baharu COVID-19 akan melonjak dengan cepat iaitu kepada 5,000 kes harian pada minggu ketiga Februari ini sekiranya R0 berada pada kadar 1.2. Dan itu yang dikongsikan pada minggu ini oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Dan akhirnya selepas menanti berita baik, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun meluluskan pendaftaran vaksin COVID-19 yang dihasilkan oleh syarikat farmaseutical Pfizer. Perkara itu disahkan Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi Khairy Jamaluddin kepada Astro Awani dalam program Cerita pada Jumaat lepas, di mana jelas Khairy KKM telah memberi kelulusan bersyarat kepada penggunaan vaksin Pfizer sekaligus membolehkan vaksin itu digunakan di negara ini.
Saya baru saja dimaklumkan oleh Tan Sri Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, bahawa bahagian Regulatory Pharmaceutical Negara ataupun NPRA telah memberi pendaftaran bersyarat kepada vaksin COVID-19 daripada Pfizer, dan ia masih lagi tertakluk kepada beberapa perkara yang kita perlu dapat daripada Pfizer dari segi maklumat. Tetapi maksudnya dengan pendaftaran bersyarat ini, vaksin COVID-19 Pfizer boleh diguna pakai di Malaysia, dan perkara ini telah pun saya maklumkan kepada pihak Pfizer, dan sekarang ini kita bolehlah memaklumkan kepada Pfizer bahawa kita bersedia untuk menerima vaksin COVID-19 yang dijangkakan akan sampai di Malaysia pada bulan Februari. Saya masih lagi nak mengtamatkan bila dalam bulan Februari akan kita terima. Okey, minggu lepas juga tidak sunyi dengan kerenah politik domestik di mana tumpuan utama sudah pasti terhadap sidang media oleh bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa yang mendedahkan beberapa perkara penting. Pertama, berkaitan pengesahan ketulinan surat yang dikeluarkan pemimpin tertinggi UMNO untuk menyatakan sokongan terhadap Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga dedahnya, beliau telah mengambil tindakan untuk menyemak kesahihan surat berkenaan yang dialamatkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan bertarikh 11 Oktober 2020. Dan juga beliau mengulas lanjut di mana Ahli Parlimen Ketereh itu berkata, antara isu kandungan surat berkenaan berkisar perkara untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan juga selain itu, Anwar turut mendedahkan UMNO kini bersiap untuk bekerjasama dengan DAP untuk membentuk kerajaan baru, di mana beliau mengesahkan bahawa ahli parti itu telah bertemu dengan pemimpin DAP untuk membincangkan perkara berkenaan. Anwar menyifatkan tindakan sokongan Ahmad Zahid terhadap Anwar dan juga bekerjasama dengan DAP adalah perkara berat buat parti itu. Dan juga beliau berkata, pendirian yang diambil oleh Ahmad Zahid terlalu berprinsip dan melibatkan keputusan rasmi parti di peringkat Biro Politik, Jawatan Kuasa Pengurusan, Majlis Tertinggi malah Perhimpunan Agung UMNO. Dan kita dengarkan sedikit apa yang beliau katakan tentang isu berkaitan surat sokongan kerjasama dengan DAP dan juga mungkin isu pendaftaran muafakat nasional. Saya tahu semua sekali, dan surat ini saya dah semak dengan banyak pihak. Surat ini adalah tulen, ya, dan dalam surat-surat ini antara perkara-perkara yang disebut adalah untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang, menukar Perdana Menteri dan menjanjikan kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma sebelum pada ini kita tak bincang, Majlis Tertinggi pun tak bincang, atas dasar antara dua mudarat, yang mana mudarat yang lebih besar kita elakkan. Tapi oleh kerana ini adalah antara perkara yang paling utama, perbezaan pendapat saya dengan pengurusi saya terpaksa berterus terang. Keputusan parti, no DAP, no Anwar, sokongan secara en blok dan sebagainya masih intact sampai ke saat ini. Belum pun diubah. Tetapi kelihatan secara nyata keputusan-keputusan yang dibuat oleh parti itu tidak dihormati hatta oleh pucuk pimpinan sendiri. Ini bercanggah dengan prinsip syura dan juga orang kata tindakan berasaskan kepada konsensus resmi parti. Sememangnya saya menzahirkan rasa resah saya terhadap keputusan yang sentiasa flip-flop sehingga ahli terkeliru. Flip-flop tentang hala mana kita nak membawa muafakat nasional. Sekali daftar, sekali tak daftar. Saya telah menyiapkan perlembagaan muafakat nasional, logonya. Kemudian bila sampai saat nak dibawa, diperintahkan pula supaya jangan daftar dan sebagainya. Tidak mengapa, itu sebagai satu proses. Tetapi pada masa yang sama, PAS juga telah turut diserang dan kita membiarkan serangan yang mungkin dianggap sebagai friendly fire, tetapi keadaan itu tidak diharmonikan.
Dan pada hari pendedahan tersebut, Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO juga bersidang usul putus hubungan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan juga mempertahankan kerjasama dengan PAS dan juga berkaitan PRU ke-15 akan dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO pada 31 Januari ini. Di mana menurut Ketua Penerangan UMNO, Syahrir Hamdan, usul berkenaan akan dibahas dan diputuskan di peringkat tertinggi mengikut perlembagaan parti. Dan juga Mesyuarat Tertinggi UMNO membuat keputusan itu selepas memperhalusi semua usul yang dibangkitkan 189 bahagian UMNO. Dalam pada itu, isu pertukaran jawatan Setiausaha Agung Barisan Nasional yang secara tradisi digalas Setiausaha Agung UMNO turut mendapat persetujuan lisan Presiden Parti Komponen dan ia akan diabsahkan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi UMNO dan juga BN dalam tempoh terdekat. Malah selain itu, pada waktu yang sama, mesyuarat tergempar Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu di Menara Yayasan Selangor malam Rabu turut diadakan selama 3 jam. Bagaimanapun pemimpin tertinggi parti termasuk Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin enggan mengulas lanjut mengenai intipati mesyuarat berkenaan. Beliau yang juga Presiden Bersatu menjelaskan kenyataan rasmi akan dikeluarkan Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan sementara itu, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memberitahu media secara ringkas mesyuarat itu berkisar mengenai usaha parti untuk membantu mangsa-mangsa banjir di negeri yang terjejas teruk. Dan juga antara yang dilihat hadir ialah dua naib Presiden Bersatu iaitu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin, Ketua Sri Kandi Bersatu Datuk Rina Harun, Ahli MPT lantikan Datuk Suri Azmin Ali dan Datuk Saifuddin Abdullah. Dan itu antara perkembangan politik yang kami berikan sedikit tumpuan yang berlangsung sepanjang minggu lepas. Okey, selepas ini kita akan bincangkan apa sebenarnya jangkaan kita untuk minggu depan, apa yang akan berlangsung dan juga bagaimana ini mempengaruhi keadaan semasa, semuanya selepas ini. Bertemu kembali dan beberapa perkara akan jadi tumpuan sepanjang minggu hadapan dan sudah pasti perkara utama iaitu pengumuman Perdana Menteri yang dijangka diadakan Isnin depan berkaitan dengan kawalan lebih ketat susulan peningkatan mendadak kes positif COVID-19. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, hari Khamis yang lepas, kes tertinggi kita rekodkan lebih 3,000 di mana Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Jumaat mengesahkan perkara berkenaan kerana pada awalnya kita menjangkakan pada hari Jumaat malam diumumkan, namun disahkan berlangsung pada Isnin malam. Kita dengarkan apa yang diperkatakan. Kerajaan melalui sidang khas MKN sedang memperhalusi dan menilai tindakan-tindakan yang perlu diambil segera untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Ini termasuk mempertimbangkan SOP yang lebih ketat dilaksanakan, terutamanya yang melibatkan sektor sosial bagi mengurangkan pergerakan sekaligus mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. InsyaAllah, satu pengumuman akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam masa terdekat bagi memaklumkan tindakan yang akan dilaksanakan. Okey, bagi mengulas lanjut, saya nak bersama dengan pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Hari Isnin ini tumpuannya akan diberikan. Kita lihat ramai bincang tentang PKP, malah undian dijalankan juga mengatakan ramai yang bersetuju dengan PKP. Tetapi kesannya ini besar kepada orang ramai. Pengangguran dan sebagainya. Pada masa yang sama kita gusar, kes telah pun melebihi 3,000 pada Khamis lepas. Dan ini dijangkakan terus meningkat. Pada pandangan Prof dan hemat Prof sendiri, apa kemungkinan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri sekiranya SOP itu lebih ketat? Ketat yang bagaimana pada pandangan Prof? Okey, dalam keadaan sekarang ni kalau kita lihat ya, kes sudah kes aktif ya melebihi 25,000 dan semalam kita mencatatkan kes yang mendadak ya di dalam ICU dan juga yang menerima rawatan mesin bantuan pernafasan. Jadi keadaan kita memang agak genting. Sehubungan dengan itu, kalau kita lihat dari segi kesihatan awam,
sewajarnya ya langkah yang dia lakukan sekarang ini iaitu dengan prosedur PKPB di kebanyakan negeri yang terlibat wajar ditambah baik ataupun diperketatkan ya. Tapi bagaimana yang perlu kita laksanakan, tidak boleh tidak kita perlu juga mengimbangkan keperluan dari segi ekonomi. Kedua-duanya perlu berjalan serentak yang mana andai ada kekurangan dia akan melibatkan impak yang besar ya kepada masyarakat secara keseluruhannya. Izinkan saya untuk membincangkan beberapa perkara bila kita bandingkan dengan PKP versi Mac April tahun lepas. Pada pandangan saya seandainya akan dikuatkuasakan PKP yang berkenaan, ia akan melibatkan negeri-negeri yang mencatatkan jumlah yang tinggi ya, kes harian sehingga mencatatkan 3 angka contohnya ya, seperti di Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan beberapa negeri yang lain. Tindakan berkenaan wajar diletakkan hanya kepada zon-zon yang terlibat. Mana negeri-negeri yang masih merupakan zon hijau wajar dikekalkan dan dalam masa yang sama mereka perlu mempertahankan zon hijau yang berkenaan dari mencegah ya sebarang pergerakan daripada zon merah ataupun jika perlu ada pergerakan perlu dibuatkan saringan dan juga kuarantin. Seterusnya kalau kita lihat ialah dari segi SOP untuk aktiviti sosial yang tidak dipantau ataupun tidak mempunyai dari apa yang kita cerap ya, tidak mampu dilaksanakan melalui kendiri. Aktiviti berkenaan perlu dilarang ya ataupun ditangguhkan serta-merta. Saya bagi contoh macam majlis kenduri, perkahwinan dan sebagainya perlu ditangguhkan serta-merta. Dan pada pandangan saya keadaan seperti itu boleh dah kalau kita nak umumkan sekarang ni. Maksudnya bagi persediaan kepada tuan rumah untuk bersedia. Jadi bila pengumuman tu sampai tak adalah tuan rumah ataupun mereka yang terlibat dalam aktiviti keramaian tersebut terkejut ya sehingga terpaksa membatalkan majlis ya melibatkan kos ribuan ataupun puluhan ribu ya. Dan akhir sekali yang saya nak minta ialah supaya disemak semula definisi zon merah. Sebab zon merah sekarang ni hanya dikuatkuasakan pada mukim ya. Kalau kita tengok hanya 40 ya. Saya bagi contoh kalau di Hulu Langat ada 1.4 juta tapi ada puluh-puluh saja yang mendapat jangkitan. Hanya seluruh tu nanti akan terlibat. Jadi perlu ada semakan di situ definisi zon ataupun kawasan merah. Prof, secara ringkasnya, Prof sebelum ini ada mengatakan bahawa penting untuk kluster itu diberitahu mengikut nama tempat supaya orang ramai ini faham kat mana berlakunya. Kita boleh ambil langkah-langkah precaution, langkah-langkah penjagaan ataupun lebih berhati-hati kalau kita tahu di kawasan kejiranan kita dan sebagainya. Adakah perkara ini harus dimuatkan dalam pengumuman? Ya, saya sangat mencadangkan dan bersetuju ya, dengan saranan tersebut. Bagi saya masyarakat secara keseluruhannya perlu dimaklumkan dengan maklumat yang benar ya, dengan hanya memberikan makluman nama-nama kluster yang tidak jelas ya dan kita tidak tahu di mana kedudukannya, ia tidak membawa apa-apa manfaat dan kebaikan dalam konteks kita untuk melakukan pencegahan dan juga kawalan. Ini adalah penting juga bagi masing-masing untuk melaksanakan aktiviti harian, membolehkan mereka lebih yakin ya dengan individu-individu yang mereka berurusan dan seterusnya membolehkan awareness ataupun kesedaran tu dapat tingkatkan ya, lebih berhati-hati dan seterusnya kita dapat mengelakkan lebih banyak kluster ataupun jangkitan. Okey Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kita mencangkakan bahawa ucapan yang akan disampaikan insya-Allah Isnin nanti oleh Perdana Menteri berkaitan dengan mungkin juga pengumuman berkaitan dengan SOP yang lebih ketat. Kita tidak tahu lagi apa yang akan diumumkan. Terima kasih Prof kerana bersama kami pada jam ini. Baik, pada jam ini juga kita nak bercakap tentang situasi banjir yang setakat ini ada negeri yang semakin memburuk, ada juga negeri yang semakin menurun. Tetapi angkanya masih lagi tinggi di mana situasi banjir di seluruh negara tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda dalam masa terdekat. Di mana negeri Pahang sebagai contoh merupakan negeri yang paling teruk terjejas akibat banjir dan juga malah kerajaan negeri juga menjangkakan lebih ramai mangsa banjir akan dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS dalam tempoh terdekat. Dan sehingga petang Sabtu dilaporkan ada lebih 26,000 mangsa banjir yang ditempatkan di 287 pusat pemindahan sementara. Situasi ini juga bermakna lebih banyak bantuan buat mangsa banjir diperlukan terutamanya bekalan air bersih di PPS. Itu yang dikongsikan salah seorang mangsa banjir di PPS Dewan SMK Kuala Krau di Temerloh iaitu Syafiz Suhaimi dan beliau turut mendedahkan pematuhan terhadap SOP ketika di PPS amat sukar untuk dilakukan dan kita ikuti
perkongsian beliau. Kita dengarkan. Saya ingin maknanya minta maaf lah. Kita di Dewan ni dari segi makan, pakai, alhamdulillah lah. Pakai mungkin masing-masing boleh bawa lah daripada rumah dulu kan, awal-awal dulu. Cuma masalah di Pusat ni air lah, bantuan air. Kita hari Jabatan Bekalan Air Pahang ada menghantar lori hantar air. Tapi apabila jalan terputus, diorang tak boleh nak supply lah air. Jadi di Dewan ni masalah air, apabila loji air di Pedah Jenderal Utara, loji Jenderal kita panggil, di situ tutup. Bila tutup tu satu kawasan dalam zon Jenderal ni tiada air. Bukan air bersih di situ kan. Jadi masalah untuk masa-masa nak mandi, nak masak pun kita terpaksa cari air lain kan. Alternatif lain untuk ni. Dari masalah air saja kita yang jadi masalah bagi kita pemindahan ni lah. Dari segi SOP, alhamdulillah masih dalam banyak-banyak SOP tu masih ada yang kita ikut silap tengok. Dari segi pemakaian mask memang kita ada pakai. Cuma dari segi pergerakan jarak sosial tu memang kadang-kadang tu ada, kadang-kadang tu tak ada. Sebab kita memang penduduk di sekitar Taman Perumahan Taman Sediresia ni memang sekali tak ada yang keluar apa tu. Mungkin yakinlah dari segi untuk COVID-19 ni kan. Tapi untuk SOP ni memang kurang sikit lah untuk kita nak patuhi ke. Dalam keadaan banjir sekarang Sudah pastilah kita juga melihat untuk minggu hadapan, sepanjang minggu hadapan, apakah jangkaan kaji cuaca untuk kita menentukan tahap banjir kita akan menyurut ataupun akan bertambah buruk. Saya nak bersama dengan Jailan Simon, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Jailan, terima kasih bersama kami pada jam ini. Sepanjang minggu hadapan, apa yang boleh kita mungkin jangkakan dari segi kaji cuaca kita? Adakah taburan hujan akan lebat di kawasan-kawasan yang berisiko dan juga dilanda banjir pada ketika ini? Okey, sebenarnya ya kami masih mengekalkan amaran kuning ya, peringkat kuning di negeri Pahang, barat Johor dan juga di barat Sarawak serta amaran jingga di timur Johor. Sebab kami menjangkakan ya mulai esok dan lusa ya, kami menjangkakan akan ada lagi episod hujan lebat terutamanya di sebelah Johor ya. Dan ini memandangkan keadaan sekarang banjir masih ada dan tanah telah pun tepu di setengah-setengah tempat sebab air baru banjir ya. Jadi kemungkinan untuk berlaku banjir itu memang ada. Sebab kita menjangkakan hujan walaupun tak selebat sebelum ini, tetapi episod hujan lebat itu akan berlaku di sekitar negeri Johor dan selatan Pahang itu serta di Sarawak. Untuk orang ramai yang mungkin berada dalam keadaan banjir pada ketika ini, mungkin keadaannya nampak dah nak reda. Mungkin mereka rasakan macam dah boleh balik rumah dan sebagainya. Tapi apa pesanan kepada mereka? Kerana situasi ini mungkin akan hujan berlarutan dan sebagainya, mungkin banjir akan naik kembali. Apa nasihat kepada orang ramai? Okey, yang penting sekali dapatkan maklumat terkini ya, dapatkan amaran-amaran dan sentiasa bersedia. Maknanya kita kena sediakan semua kita punya dokumen-dokumen dan sebagainya serta kalau boleh simpanlah air dan juga makanan sedikit supaya kita tidak sementara menunggu bantuan dan sebagainya kita akan dapat bertahanlah. Jadi yang penting sekali dapatkan maklumat terkini supaya apabila hujan berlaku tu cepat-cepat kita boleh bertindak untuk berpindah dan sebagainya. Jadi kita memang sentiasa mengeluarkan amaran dari semasa ke semasa. Begitu juga dapatkan maklumat daripada bilik-bilik gerakan bencana ni. Sangat penting ya sebab maklumat-maklumat kami juga disalurkan kepada mereka dan mereka akan tahu kawasan mana yang akan naik air dulu dan sebagainya. Itu yang pentinglah. Maklumat itu penting. Ya, adakah unjuran cuaca kita untuk minggu hadapan adalah kalau boleh kita bandingkan dengan sebelum-sebelum ini adalah normal untuk musim tengkujuh seperti ini atau bagaimana? Untuk negeri Johor ni dia agak lewat sedikit je sebenarnya. Biasanya macam tempoh ni sudah berkurangan sedikit. Tapi tahun ni agak lambat sedikit sebab sekarang ni telah berubah ya daripada La Nina yang lemah kepada La Nina yang sederhana. Jadi kemungkinan untuk berlaku hujan tu memang masih ada. Tapi kami jangkakan bagi Kelantan dan Terengganu serta Utara Pahang tu sebenarnya
Kalau ada hujan pun hujan yang biasa, hujan yang tidak lebat. Tetapi untuk selatan Pahang dan Johor serta di Sarawak tu potensi hujan lebat masih ada, terutamanya di Johor sehingga pertengahan atau minggu ketiga bulan Januari ini masih kemungkinan untuk hujan tu masih ada. Dan di Sarawak sehingga bulan 2 lah. Okey, Encik Jailan. Okey, Encik Jailan. Jangkakan lebat ni adalah antara esok dengan lusa ya. Okey. Esok dan lusa adalah jangkaan hujan lebat di kawasan-kawasan khususnya yang dilanda banjir pada ketika ini. Encik Jailan, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Itu antara unjuran ataupun kita melihat pada kajian cuaca kita, terutamanya di kawasan-kawasan yang dinaiki air pada ketika ini yang masih lagi berdepan dengan situasi fenomena banjir dan sebagainya. Untuk orang ramai yang terlibat dengan fenomena banjir, perlu lagi berhati-hati, dengar dan juga dapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa untuk menentukan kawasan-kawasan itu sama ada akan selamat ataupun tidak dan sebagainya. Baik, bukan itu sahaja, kita juga ingin melihat apakah sebenarnya plan pemulihan yang akan dibuatkan dalam jangka pendek, sederhana dan juga jangka panjang, di mana Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak menjelaskan ada 3 pelan pemulihan buat mangsa banjir yang terjejas, merangkumi pelan jangka pendek, sederhana dan juga panjang, di mana antara bantuan yang akan diberikan termasuk bagi kerja-kerja pembersihan dan tempat tinggal sementara buat mereka yang kehilangan kediaman. Kita dengarkan. Jangka pendek yang paling immediate ialah pasca banjir, selepas sahaja banjir selesai. Sebagai contoh di Lipis dan Rauk sekarang ini, air telah pun surut, hampir semua telah kembali ke rumah masing-masing. Tindakan yang pertama ialah untuk membersihkan kediaman. Yang ini Kerajaan Negeri telah mengaturkan rancangan bersama dengan NGO dan semua jabatan untuk membersihkan kediaman. Sementara itu, jelas Salihuddin dan juga Pengerusi Bencana Negeri Pahang, pelan jangka sederhana pula merangkumi kediaman sementara buat mereka yang hilang kediaman atau alami kerosakan teruk. Pihaknya kini dalam proses mendaftarkan mangsa yang hilang rumah dan pastikan mereka menetap di penginapan yang disediakan. Malah bagi pelan jangka panjang, Salihuddin memaklumkan kerajaan negeri sudah bermesyuarat dan bersetuju untuk mengaktifkan jawatankuasa pra-bencana bagi pemulihan ekonomi. Dan untuk long term, Kerajaan Negeri telah pun semalam dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan semalam, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan untuk aktifkan jawatan kuasa pra-bencana yang saya sendiri akan mengurusikannya dengan beberapa ahli exco untuk pemulihan ekonomi, termasuk pertanian yang musnah, ternakan yang musnah dan punca-punca pendapatan yang hilang. Di mana kita dapat bantu, kita akan memberikan bantuan sepenuhnya dengan kerjasama semua pihak, termasuk kerajaan persekutuan, penyumbang-penyumbang dan semua pihak. Baik, fokus minggu hadapan akan berakhir untuk jam ini dan anda boleh saksikan di laman web kami astro1.com untuk perkembangan lanjut segala rangkuman berita yang kami laksanakan pada hari ini, dan juga sepanjang minggu hadapan kami akan bawakan dari semasa ke semasa perkembangan terkini baik politik, banjir dan juga situasi COVID-19 sudah pasti, dan semua ini ada di laman web kami astro1.com dan juga setiap rutin Awani dan Awani 745. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.